Ah. Dah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mana sambungan dia? Dan satu perkara yang harus atas usul-usul. Muka surat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Wan Ismail rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan satu perkara yang harus atas pesuruh-pesuruh itu satu jua. Satu perkara yang harus atas pesuruh-pesuruh itu satu jua, yaitu satu itu bersepakai, bersifat. Mereka itu pesuruh-pesuruh dengan sifat-sifat manusia, yakni dengan sifat-sifat ketentuan dengan manusia. Maksud satu jua ni satu bangsa ataupun satu jenis. Kalau Melayu terjemah, hanya satu bangsa. Dia sebut bangsa ni, bila sebut bangsa, dan sebelum ni kita ada sebut dah bangsa ni, jadi kita faham sendirilah, kita dipanggil kena takdir mudhaf sendiri. Bila sebut bangsa ni, bila sebut satu sifat manusia, takut kita faham Nabi ni hanya bersifat dengan satu sifat manusia. Kalau makan, hanya makan, tidak. Satu bangsa, dia panggil jenis. Jadi memantik jenis ni, di bawah dia ada nauk, di bawah nauk dia ada afrad. Maknanya sifat kemanusiaan ni banyak lah. Masuk di bawah dia makan, masuk minum, tidur, sakit dan seumpamanya. Itu yang maksud dengan dalam kitab sebut satu bangsa. Satu jua, yakni satu bangsa jua. Bila kata satu bangsa ni sifat manusia, di bawahnya ada bermacam-macam nauk. Kalau kata jenis tu, kalau dalam ilmu mantik, hayawan. Di bawah ni ada nauk. Apa nauk? Baqaratun, insan, apa lagi? Jamus, tikun dan sebagainya. Dan di bawah nauk ni dia punya afrad. Di bawah insan tu afradnya Fatimah, Qasim, Mahmud, manusia. Bukan satu maksud di sini Nabi tidur saja, ataupun Nabi makan saja. Satu jua, iaitu satu bangsa jua, iaitu bersepakai. Mereka itu rasul-rasul dengan sifat-sifat manusia, yakni sifat-sifat yang ketentuan dengan manusia. Sifat yang tiada mencederakan martabat keadaan mereka itu. Mencedera ni mengkurang dan menghina.
akan martabat keadaan mereka itu utusan-utusan sebagai utusan-utusan Tuhan. Dan syarat pula sifat manusia ni, dan tiada mengurangkan, ni dia punya ataf kepada tiada mencedera. Sifat itu pula tiada mengurangkan pangkat mereka itu, martabat darajat mereka itu yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Mana contoh? Seperti makan. Jadi a'rad, kalau Arab sebut al-a'rad al-bashariyah, sifat-sifat manusia. A'rad bashariyah ni yang tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka pada syarak. Itu. Dan yang tidak membawa kepada mengkurangkan martabat mereka pada uruf. Pada syarak lagu mana? Mereka tidak buat perkara-perkara yang makruh dan perkara-perkara yang haram. Itu sifat manusia yang membawa kepada kurang martabat Rasul pada syarak. Mereka buat perkara-perkara yang makruh ataupun perkara-perkara yang haram. Sebab apa? Dalilnya ialah para Rasul ini usmah. Mereka tidak akan buat perkara-perkara yang haram dan makruh. Dan juga sifat-sifat manusia ataupun a'rad basyariah yang membawa kepada kekurangan martabat mereka pada uruf. Tadi pada syarak. Hak syaraknya ialah mereka buat perkara-perkara yang Allah larang. Dan membawa kekurangan pada uruf, iaitulah mereka bersifat dengan sifat-sifat yang manusia tidak mau dekat. Mana? Penyakit sopak, gila, penyakit-penyakit yang bawa pada kekurangan martabat mereka. Ini dipanggil sifat-sifat a'rad basyariah yang mengurangkan martabat mereka pada uruf. Seperti makan. Seperti makan dan minum. Nabi makan dan Nabi minum. Rasul-Rasul makan, Rasul-Rasul minum. Itu kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa jaizun fi haqqihim kal akli wa kal jima'i lin nisa'i fil hilli. Wa jaizun fi haqqihim kal akli wa kal jima'i lin nisa'i fil hilli. Dan harus pada hak para rasul seperti makan dan jima' isteri mereka di dalam halal. Wa jaizun fi haqqihim kal akli wa kal jima'i lin nisa fil hilli. Seperti makan dan minum. Dan sakit. Dan masuk juga tidur. Nabi-nabi juga tidur. Cuma tidur Nabi ni ialah tidur mata, tidak dengan mata hati. Mata terpejam tapi mata hati mereka tak terpejam. Dalam hadis yang datang, nahnu ma'asyiral anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Nahnu ma'asyiral anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Kami sekalian para nabi-nabi tidur mata-mata kami, dan tetapi hati kami tidak tidur. Dan tak harus juga nabi-nabi ini bermimpi. Ini semana mensahih oleh Imam Nawawi. Tak boleh nabi-nabi ini mimpi. Kerana mimpi ini minas syaitan, min tala'ubi syaitan, permainan syaitan. Itu datang dalam hadis, mahtalama nabiyyun qattu. Tak bermimpi seorang nabi sama sekali. Sebab mimpi ini tala'ubu syaitan, permainan syaitan. Seperti makan, tapi makan yang tidak membawa kepada martabat mereka.
Dan minum yang tak bawa kepada kurang martabat mereka pada pandangan orang ramai. Itu uruf. Minum punya banyak, minum di kedai kopi, duduk di kedai kopi berjam-jam, itu tidak. Dan sakit dan sakit, Nabi juga boleh sakit. Ini sifat manusia juga. Cuma sakit atau penyakit yang tidak membawa kepada kekurangan. Sakit biasa. Kalau sakit, luka, kena pedang dan sebagainya, itu walaupun teruk, tapi dia tak membawa kepada kekurangan. Sakit membawa kekurangan, cacat, yang dia punya aurat al-munfirrah, yang menyebabkan manusia tak mau dekat. Itu bukan sakit tu tak mau. Sopok, penyakit kusta, dan penyakit yang lain, kudih dan sebagainya. Dan boleh juga kata ulama, Nabi irmak, pitam atau pengsan, boleh. Mana tak bawa pada kekurangan martabat Nabi. Kalau Nabi pengsan, tapi Imam Ghazali mengkaitkan irmak ini, pitam ini, atau pengsan, tapi syaratnya jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, dia bawa pada kekurangan juga. Nabi pengsan berjam-jam. Ulama bahas sampai situ. Dan Imam Burkini menjazamkan pendapat Abu Hamid itu. Tapi gila, adapun gila ni tak boleh, walaupun sebentar, walaupun seminit, apatah lagi lama. Kerana gila ni bawa pada kekurangan martabat para rasul. Jadi maknanya harus pada zahir lahiriah para nabi itu apa yang ada pada manusia-manusia yang lain, tetapi tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka. Tetapi batin mereka, dalaman mereka, walaupun zahir kita nampak mereka ni bersifat dengan sifat manusia yang tidak membawa pada kekurangan, tetapi batin mereka maha suci daripada yang demikian. Hati mereka, batin mereka bergantung dengan Tuhan. Situ dalam kitab Lataiful Minan, situ mana kata Ma'ruf Al-Qurhi, dia kata, yaqulu li salasuna sana, aku ni 30 tahun fi hadratillahi ta'ala, 30 tahun duduk dalam bergantung hatiku dengan Allah SWT. Dia kata, manusia tengok aku ni, aku bergaul dengan manusia, tapi sebenarnya aku ni ukallimullah, aku bercakap dengan Allah. Wan nas yadhunnun anni ukallimuhu, manusia menyangka aku bercakap dengan mereka, tapi sebenarnya tidak. Aku bercakap-cakap dengan Allah. Ini cerita martabat orang tinggi. Orang tak faham tak boleh. Tak faham ni jadi macam-macam dalam Facebook ni. Dia tak faham. Cerita ahli tasawuf Ma'ruf Al-Qurhi ni diakui oleh Ibn Taymiyah sendiri, Muhammad bin Abdul Wahab sendiri mengiktiraf dengan adanya kesalehan Ma'ruf Al-Qurhi, guru bagi Syekh Junaid Al-Baghdadi, dan merangkap Pak Menakam dia. Itu Ma'ruf Al-Qurhi. Dia kata, selama 30 tahun aku dalam hadrat Allah. Manusia nampak aku bercakap dengan mereka, tapi sebenarnya tidak. Aku bercakap dengan Allah. Dia bercakap dengan manusia, hatinya Allah. Tubuh badannya dalam masyarakat, tapi hatinya dengan Allah. Ini orang panggil martabat tinggi. Ini orang panggil makam bakok. Makam panak ni lain. Bakok, panak ni dia lari di atas bukit. Dia nak lari pada manusia. Sebenarnya orang duduk makam tu bukan tinggi makam tu. Dia mesti takut dengan manusia. Takut manusia mengganggu, ganggu dia daripada mengingati Allah. Tapi golongan ni macam Nabi, kan? Ada orang tanya, Nabi ni dia cerita makam panak ni, dia cerita Bak Uzlah lari naik atas bukit. Kenapa Nabi tak lari? Lepas tu kena mengaji tasawuf, kena habis. Nabi duduk makam bakok ni dia tinggi lagi. Panak, orang duduk makam panak,
Orang yang duduk maqam, yang duduk fi uzlah tu, orang yang masih takut lagi dengan manusia. Macam Ma'ruf Al-Qurhi, macam Nabi dia martabat paling tinggi. Tak ada lah martabat Nabi. Baqa' alal baqa'. Maqam Nabi tadi. Tubuh badannya bersama masyarakat, tapi hatinya dengan Allah. Ni. Kalau pok tu dia kata pok hampa ni tak uzlah, tak nak tangkit. Kita nampaklah hampa ni masih takut dengan manusia. Kan? Dan kita pun lagi tahu. Tapi tak apa. Takut dengan manusia. Manusia tak ada bekah. Kemar. Dia mutasaf pun kena ngaji juga. Baru dah tak kacau. Jadi macam-macam. Bukan ahli tasawuf pun cuba nak cakap. Tak orang tasawuf buat benda-benda yang pelik. Imam Syafi'i sendiri dia menziarah ahli tasawuf. Tu Syubbanur Ra'i. Seorang wali Allah, Syubbanur Ra'i. Dia ni pengembala kambing, tapi dia orang yang soleh. Imam Syafi'i selalu mari datang ziarah. Mari duk tanya hal ehwal tentang ilmu tasawuf kepada dia. Dia orang kata Syekh ni orang martabat yang tinggi. Kenapa Syekh tu datang kepada si pengembala kambing ini? Dia kata Syubbanur Ra'i ini dia ada apa yang tak ada dekat aku. Itu juga Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga mereka sering menziarah ulama-ulama tasawuf. Baik. Sebab tu kalau kita tak pandai, kita tak tahu tentang hal ehwal, ilmu istilah-istilah tasawuf ni, kita jangan bercakap. Kalau tidak, kita bermusuh dengan wali-wali Allah. Dalam hadis kursi, orang-orang yang memusuhi wali-wali aku, mereka sebenarnya memusuhi aku. Dikuatiri mati dalam keadaan tidak ada iman. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab tu kata di tasawuf, kita percaya aja. Kita percaya ilmu tasawuf ni, walaupun kita tak belajar pun dan kita tak melolok, itu dia panggil wilayatul sughra. Itu salah satu wilayah, wali kecil lah. Mana kita tak menentang. Itu dah wilayatul sughra. Dah jadi wali kecil lah. Kita membenarkan, walaupun kita zahir kita nampak tak setuju, tapi aku tak mau cakap. Takut nanti kita kata kepada wali-wali Allah, kita tak tahu zahir. Sebab wali ni tak kenal wali mainkan wali. Dan wali ni kita nak kenal dia, kita tak sangka. Kita nak sangka wali ni yang hebat, sorban besar, tasbih di tangan, itu wali di kita. Tapi wali yang sebenar kita tak tahu. Kadang-kadang kita tengok buruk tingkah laku dia pada zahir. Ni kita takut. Saya dia tanya tentang Syekh Hisham Kabani, saya tak boleh cakap. Pertama, saya tak tahu hal ehwal tarikat dia. Yang saya tak boleh cakap. Surah pada Allah tu. Dan minum dan sakit dan bergurau. Sebab tu kata ulama, sedangkan Ma'ruf Al-Qurhi ini dia begitu, apatah lagi para nabi, dan apatah lagi Ra'isuhum Al-A'zam, ketua para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bergurau-gurau. Ada nuskah berguru-guru. Tu benar, gurau ke guru tu? Tu baca guru pula. Dan bergurau-gurau yang halal. Bergurau-gurau yang halal. Bila sebut halal, keluarlah yang haram. Yang haram tidak sama sekali. Tu Nabi bergurau. Dia bergurau dengan mak mentua dia. Mak mentua dia tanya, boleh tak dia ni masuk syurga? Nabi kata tak boleh, tak masuk syurga. Teriak mak mentua dia, tak masuk syurga. Nabi pula kata tak masuk syurga. Rupanya dah, orang tua tak masuk syurga, semua muda belaka. Kalau tua macam ni memang tak masuk syurga. Masuk, tapi bukan dalam keadaan macam tu. Masuk dalam keadaan jadi muda. Nabi bergurau. Bergurau bukan nanti buat lawak, kelolo. Kelolo atau kita panggil apa? Contohnya apa dah?
Nabi juga lawan lari dengan Aisyah. Kita dah pernah lari dengan bini gitu, kan? Laki tak seperti, bini tak seperti. Jom kita lawan lari, abang terbiak, kan? Nabi lawan lari dengan Aisyah. Sekali Nabi bagi menang, kan? Sekali lagi Nabi beri kalah. Nabi lari pelan-pelan, Aisyah potong. Oh, menang. Cuba kita dah berubah? Tak pernah. Nabi bergurau dan berusaha. Usaha ni cari makan yang tiada mencacatkan martabat mereka itu. Nabi cari makan, Nabi berusaha, Nabi meniaga, Nabi belah kambing yang tidak mencacatkan martabat mereka itu. Itu seperti jual benda yang haram, dan sebagainya, kerja-kerja yang tak dibolehkan dalam syarak, itu tidak. Tapi Nabi berusaha, Nabi bekerja dan berusaha yang tiada mencacatkan martabat mereka itu. Dan dalil harus bersifat dengan sifat manusia. Tahu mana? Iaitu dalil harus itu didapatkan setengah daripada sifat-sifat yang tersebut pada diri mereka itu. Memang ada pun sifat-sifat tu, kita baca dalam sejarah, memang ada sifat-sifat tu pada mereka. Mereka makan, mereka minum, mereka berkahwin dan sebagainya. Tak ada cerita Nabi Musa tak kahwin, kan? Tak ada cerita Nabi Muhammad tak kahwin. Didapatkan setengah daripada sifat-sifat yang tersebut itu pada diri mereka itu. Didapat ni ada dua. Didapat ni dapat dengan melihat dengan mata kepala, dan cerita daripada Quran dan hadis. Ini seperti mana sahabat mereka dapat dengan melihat mata kepala. Kalau mereka tak lihat dengan mata kepala pun, mereka dengar daripada Nabi cerita sendiri ataupun daripada Quran. Adapun kita ni, kita dapat dengan khabaran daripada Quran dan hadis dan cerita-cerita ulama. Sebab tu boleh kita kata didapatkan, yakni oleh yang semasa dengan Nabi-Nabi itu. Didapat ini oleh yang semasa dengan utusan-utusan itu. Tapi itu khusus. Kita dapat juga, kita dapat melalui Quran dan hadis. Kan Quran kata akhlak Nabi ni, Nabi ni uswah yang hasanah. Dan pula dalam hadis menceritakan dalam syama'il dan sebagainya. Dan juga ulama-ulama cerita kepada kita. Dapat juga tu. Kita panggil dapat melalui berita daripada Quran dan hadis dan para ulama. Kalau para sahabat dapat dengan mata kepala dan cerita daripada Quran dan hadis juga. Dan bukan semua sahabat tahu sifat-sifat Nabi ni, apatah lagi cerita dalam rumah. Cerita Nabi mandi dengan isteri dia. Nabi juga tolong isteri dia dalam dapur. Mana sahabat boleh tengok tu? Itu dapat di Quran dan hadis dan dapat daripada Nabi sendiri cerita. Itu. Betul, Aisyah ni mufti yang paling hebat, mufti pertama. Aisyah, siapa kata perempuan tak ada mufti? Mufti yang paling pertama. Dan dia boleh cerita hak dalam rumah yang orang lain tak boleh cerita. Nabi tidur lagu mana? Itu Aisyah boleh cerita. Kadang-kadang sahabat mari ke belakang rumah, tanya Aisyah, lagu mana dekat Nabi bagian. Baik. Ini maksud didapatkan setengah daripada sifat-sifat yang tersebut itu pada diri mereka itu para nabi-nabi. Tapi bukan selalu, pada setengah ketika. Bukan selalu.
pada setengah-setengah ketika, dan tiadanya tiadanya sifat-sifat tadi, ada dan tiadanya tiada didapat, dan tiada didapat sifat-sifat tadi pada setengah-setengah ketika. Nabi bukan tidur sentiasa, Nabi bukan makan sentiasa, seketika. Itu habis itu. Maka pada ketika yang lain, maka nyata daripada segala perkataan yang tersebut itu bahawasa tambatan iman. Nyata daripada jelas daripada segala perkataan yang tersebut itu bahawasa tambatan ataupun simpulan ataupun perkara yang mengejakkan iman. Itu tambatan. Tambatan ni simpulan iman. Daripada dia tak terima simpulan, dia sebut tambatan. Sebab apa tambatan? Daripada aqaid, akidah aqaid. Sebab apa? Sebab dengan kita tahu akidah ni yang 50 ini, dia menambatkan, dia menyimpulkan akidah kita, iman kita daripada syak dan sebagainya. Ini tambatan, ini perkara yang mengejakkan iman. Tambatan ini sifat bagi tambatan yang sabit dengan dalil akli, dengan dalil akal, dalil yang dibangsakan pada fikiran akal, yang bergantung, yang bersangkut paut dengan ketuhanan, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqad dan belajar dan berfikir dan mengajar akan dia dengan tafsil, dengan detail, dengan satu persatu, dengan tafsir. Dengan ni dipanggil tanazuk. Tanazuk ni maknanya pakat berebut di kalimah dengan tu. Boleh kita kata i'tiqad dengan tafsir, boleh kita kata belajar dengan tafsir, boleh kita kata berfikir dengan tafsir, boleh kita kata mengajar dengan tafsir. Jadi dipanggil tanazuk. Jadi i'tiqad, belajar dan berfikir dan mengajar dengan tafsir. Kita kena i'tiqad dengan detail, belajar dengan detail, berfikir dengan detail dan mengajar dengan detail. Itu. Belajar pun kena belajar dengan detail, dan yang nak mengajar pun mengajar dengan detail. Dia tak boleh sembunyi ilmu tauhid. Dia bahaya, risiko dia banyak. Lepas tu dalam ilmu tauhid banyak dia berulang-ulang. Dia berulang. Disebut. Kadang-kadang kalau kita mengaji lama jadi cemui. Tapi terpaksa kena sebut. Kerana khatar, risiko dia tadi bahaya. Serta dalil-dalilnya, dalil tambatan. Mengajarkan dia tambatan. Tambatan tu aqaid tu lah, akidah tu lah. Mengajarkan dia dengan tafsir serta dalil-dalilnya, dalil tambatan itu. Kena tengok balik dalam kurungan. Maka nyata daripada segala perkataan yang itu bahawasa tambatan-tambatan iman yang bergantung dengan ketuhanan itu 41 perkara, mengandungkan dia 41 perkara tadi. Semuanya ini dipanggil takkid, dia panggil takkid.
mengandungkan dia semuanya, semua tambatan iman yang 41 tadi oleh makna la ilaha illallah. Ini dipanggil terkandung secara tafsil. Saya hidup pergi kata pula, oh kalau itu la ilaha illallah ni 41 tu je. Banyak lagi. Itu secara tafsil. Secara ijmal, secara am, banyak lagi. Mana tiap-tiap sifat tiap-tiap sifat kesempurnaan, setiap sifat yang layak dengan zat Allah Ta'ala. Dan begitu juga yang hukum-hukum yang mustahil, yang mengandungkan dia. Mengandung ni nanti Syekh sebut maksud mengandung. Bukan mengandung beranak tu. Mengandungkan dia, ini mengandung dia panggil atas jalan lazim. Arab panggil tadammun, ya tadamman. Melayu semua mengandung. Semuanya tambatan oleh makna la ilaha illallah. Oleh makna la ilaha illallah. Bukan oleh la ilaha illallah, oleh makna la ilaha illallah. Banyak kali saya sebut dah makna ni. Makna ni ma yu'na minal labzi. Ma yu'na minal labzi. Suatu yang dikehendaki daripada lafaz. Apa yang dikehendaki daripada lafaz la ilaha illallah, itu makna-makna. Makna ni ma yu'na minal labzi. Dan dipanggil juga dengan mafhum. Kalau kita, bila kita sebut la ilaha illallah, kita faham daripada la ilaha illallah itu bagian-bagian, maka makna tu juga dipanggil mafhum. Mafhum ni bi'tibari kauni yufhamu minhu. Kita faham daripada lafaz tadi. Kita faham daripada lafaz tu bagian-bagian, maka tu dipanggil mafhum. Dan dipanggil juga madlul. Makna pun dipanggil, mafhum pun dipanggil, madlul pun dipanggil. Madlul ni dengan iktibar lafaz itu menunjuk, menunjuk ke atas makna yang tersebut. Maka makna tu pada masa tu nama dia madlul. Itu. Jadi boleh kita kata oleh makna adalah ni, oleh mafhum, oleh makna, dan oleh madlul. Oleh madlul la ilaha illallah. Jadi la ilallah tu dia panggil dan, makna yang tersirat dalam tu dia panggil madlul. Itu. Wa jami'un makna allazi taqarrara syahadatal islami fatrahil mira. Terhimpun makna yang telah ditetapkan oleh dua kalimah syahadat Islam. Makna. Jadi makna, dia kena sebut makna, bukan 50 ayat ini duduk dalam la ilaha illallah, bukan. Duduk di makna dia. Makna ni apa di sebalik kita, makna ni bukan terjemah. Makna bukan terjemah. Kan? Dia bukan terjemah, makna ni orang maksud. Kita bila sebut makna, apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan. Itu terjemah. La ilallah terjemah ni ialah tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya apa? Allah lah yang ku sembah, Allah Tuhanku. Itu makna dia. Di sebalik kita sebut tiada Tuhan melainkan Allah, apa maksud? Allah Tuhan aku. Itu makna dia. Sebab tu makna la ilaha illallah yang hakiki, makna la ilaha illallah yang hakiki, la ma'bud bihaqqin fil waqi' illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar pada waqi' melainkan Allah Ta'ala. Itu makna al-hakiki. Dia ada makna bitariqil luzum. Makna luzumi dia panggil. Dia ada makna al-hakiki, makna hakiki la ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin illallah. Makna ini yang pada ayat tersebut dalam kitab Al-Quran, Allah jua Tuhanku. Allah jua Tuhan. Allah jua yang disembah. Dan makna luzumi, itulah la mustaghniyan an kulli ma siwa
wa muftaqiran ilaihi kullu ma ada illallah. La mustaghniyan an kulli ma siwa. Tidak yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Wa muftaqiran ilaihi kullu ma ada, dan berhajat yang lain kepadanya illallah, melainkan Allah. Itu dia panggil makna al-luzumi. Makna luzumi ni, tidak ada yang kaya daripada setiap yang lain, dan tidak ada yang berhajat kepadanya oleh setiap yang lain, melainkan Allah. Allah ni terkaya. Apa terkaya? Dia tidak berhajat kepada yang lain. Dan yang lain semuanya berhajat kepada Allah. Ini makna ketuhanan. Dia panggil makna la ilallah al-luzumi, dia panggil. Iaitu makna la ilaha illallah, Allah Ta'ala jualah Tuhan. Tu Allah jualah Tuhan sebagai kandung. Ini dipanggil maf'ul mutlak, bagi mengandung. Dipanggil masdar, bagi mengandung, atau maf'ul mutlak, bagi mengandung. Mengandungkan dia oleh makna la ilallah akan sebagai kandung ijmal. Nampak tu? Dia panggil maf'ul mutlak atau masdar. Mengandung secara ijmal, secara borong ataupun am dan umum. Itu. Mengandung lagu mana? 20 daripadanya. Daripada 41 itu, perkara-perkara yang wajib baginya, bagi Allah Ta'ala, pada akal. Wajib pada akal, seperti barang yang telah terdahulu sebutnya barang tadi, sifat tadi. Kita dah lepas, dah berbicara. Di sini ni kita tak baca ni lah. Ini semua ada lepas-lepas, diulang balik. Barangkali sekali baca lagi habis lah. Sekali baca lagi habis, insyaAllah. Seperti barang yang telah terdahulu sebutnya, dan 20 daripadanya. 20 daripada 41 pula lawan-lawannya. Lawan-lawan 20 yang wajib. Mana? Ini sifat bagi lawan. Lawannya yang mustahil, atasnya atas Allah Ta'ala. Dan satu pula, jadi 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 40. Dan satu daripadanya daripada 41 bangsa, perkara. Syekh sebut bangsa tu. Bangsa, perkara yang harus ni, yang harus bagi Allah. Yang harus bagi Allah. 41 ni cerita hak ketuhanan ni. Hak Rasul nanti pula. Hak Rasul hak 9 nanti. 41, 9 jadi 50. 20 yang harus, yang harus bagi Allah Ta'ala. Dan bahawasa, ini ataf pada kata bahawasa, tambatan iman. Dan bahawasa, tambatan iman yang sabit dengan dalil-dalil akli, dalil-dalil akal, dalil-dalil logik, yang bergantung dengan pesuruh-pesuruh Allah dan utusan-utusannya Allah, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf iktikadkan dia akan tambatan iman tadi. Itu 9. Nah, 9 ni khabar bagi bahawasanya, khabar bagi anna. Apa ni? 9 mengandungkan dia. 9 ini semua dah kita dah bincang dah sifat-sifat ni. Oleh makna, oleh pengertian dan maksud. Oleh makna, oleh maksud kalimah Muhammad Rasulullah, dalam tu ada 9.
Ni hak tadi ni, tiap-tiap mukallaf i'tiqadkan dia akan tamatan iman. Maksud domain i'tiqadkan dia tu domain boleh pada tamatan iman, tapi maksud dia ialah i'tiqadkan hukum-hukumnya, hukum tambatan iman. Kan? Bukan kita i'tiqad 20 yang wajib tu tak apa. Takkan kita nak i'tiqad 20 yang mustahil. Nak i'tiqad 20 yang mustahil. Dah. I'tiqad hukum 20 yang mustahil. Apa hukum 20 yang mustahil? Istihalan. Ialah tidak ada sifat-sifat tadi di Tuhan. Apa hukum sifat-sifat yang wajib? Wujub. Mesti ada sifat-sifat tadi di Allah, dan tak tiadanya dan tidak ada sifat-sifat yang mustahil di Allah. Itu makna dia. Bila kita sebut sejuk, tak panas. Sejuk, contohnya sifat yang wajib. Panas tu sifat yang mustahil, yang lawan. Kan? Sejuk dengan panas tak ada berkumpul. Tapi yang boleh berkumpul ialah hukum panas. Hukum yang mana? Sejuk itu ialah tak panas. Sejuk dan lagi tak panas. Itu hukum dia. Bukan 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus, 41. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul. 41 campur 9, 50 akidah. Duduk di dalam la ilaha illallah. Bunyi kemah tapi bohong. Kan? Duduk di la ilaha illallah. Duduk di la Allah, duduk lagu mana? Duduk macam mana duduk di la ilallah? Duduk di kalimah. Duduk kata tadi sifat tu sifat Tuhan, tiba-tiba letak di kalimah. Duduk di makna dia lah. Makna tu apa maksud? Makna tu kena faham dia. Duduk di terjemah. Tu kena faham elok. Ni selalu saya ulang. Ini jarang kita dapat. Kita jumpa guru yang cerita, dan saya ni cerita tak habis ni, sebab saya tak tahu. Jarang kita jumpa guru yang hurai cerita sungguh-sungguh tentang makna la ilallah. Banyak kita tak faham. Makna bukan terjemah. Jangan silap faham. Makna ni Arab sini pengguna, dan Arab yang menyebut. Wa jami'un makna allazi taqarrara. Itu kata ada Syekh Ibrahim Laqani. Terhimpun makna dua kalimah syahadah Islam. Makna, takkan terjemah. Itu Arab nak tahu makna la ilallah, dia kena datang Malaysia. Jepun kata kami pun ada terjemah juga la ilallah. India pun dia ada terjemah dia la ilallah. Orang putih pun ada terjemah. Hak mana? Terjemah Melayu kah? Terjemah bahasa India. Sebab tu makna lain. Dalam arti dia panggil masadaqat. Masadaq dia panggil. Masadaq. Masadaq. Baqaratun itu lembu. Terjemah dia lembu. Maknanya apa? Masadaq dia. Ini masadaqa alaihi zalikal lafzu. Ialah Nuh yang berkaki 4, yang bertanduk, yang sedang makan rumput. Itu makna dia. Bila sebut la ilaha illallah, Allah Tuhanku. Mana apa? Masuk di Allah SWT. Dalam kitab sebut bila kita berzikir, kita kena mulahazah makna la ilallah. Bukanlah mulahazah terjemah. Bukan maknanya la ilallah tu makna tiada Tuhan melainkan Allah. Tak. Hati sentiasa ingat bahawa Allah itu Tuhan kita. Ingat ke Allah, jangan ingat dekat yang lain. Itu maksud dia. Kadang-kadang kita pun tak tanya guru, guru pun tak cerita. Letih. Saya dulu mengaji kita. Kita pun tak tanya, tak salah guru lah, salah kita. Guru kata bila kita berzikir, kita kena mulahazah, ingat makna la ilallah. Kita pun la ilallah, tiada Tuhan melainkan Allah. La ilallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Sekali sebut Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Salah kita lah. Salah kita. Bila kita mengaji, jumpa anak ambil padat ni, oh baru kita reti.
Oh, makna ni bukan dia, bukan terjemah makna dia. Masa zikir tu ingat dekat Tuhan. Oh, baru faham. Kaedah dia kata, orang Arab kena mari di Malaysia kita. Kena mari belajar makna. Kan? Oh, kata, tu saya kena belajar sini. Belajar ilmu ni, dia kena ada guru. Dia kena guru. Kena ada guru dia. Dan guru kita tu pula, dia berguru. Kadang-kadang, kita belajar berguru. Guru tu dia tak ada tok guru. Ni jadi masalah. Dia tak ada tok guru tu. Dia pasal mudah. Aku pun nak mengajar juga tauhid. Macam dia mengajar tauhid bukan orang dia pelingkup. Dia tanya semua ni falsafah.